Anda sedang membincangkan sesuatu dengan satu brother atau sister dan mereka menyebut sebuah hadis. Sekarang mungkin orang ini tidak berkelayakan untuk memetik hadis tapi mereka melakukannya juga. Mereka mengatakan Bukhari mengatakan ini. Ada hadis di Bukhari, ada hadis dalam Muslim, ada hadis di Ibnu Majah atau Abu Daud. Beberapa buku hadis, mereka memetik sesuatu dari Nabi SAW. Sekarang ni mungkin anda dan dia adalah pelajar college dan anda berdua tidak berkelayakan untuk benar-benar membincangkan tentang kesahihan sesebuah hadis. Anda bukan muhadithin. Tetapi kerana anda pernah mendengar, ada kemungkinan bahawa apa yang dikatakan lelaki ini sebenarnya adalah dari Nabi SAW. Dan walaupun dia menggunakannya dalam konteks yang tidak betul, dia menyalahgunakan hadis, sehingga anda tahu dengan lebih tentangnya, turunkan pendapat anda dan katakan, saya tidak dapat mengatakan apa-apa. Anda baru saja mengatakan tentang hadis. Saya akan mengkajinya lebih mendalam. Saya akan carinya. Tapi sehingga itu, saya tidak akan mengatakan apa-apa. Saya akan mundur, saya akan tarik diri dengan perbincangan ini. Dengan kata lain, anda tidak boleh berbahas atau berdebat. Oh ya ke hadis ini? Baiklah, habis hadis itu, macam mana dengan hadis itu pula? Anda tahu mengenai hadis ini tak? Bagaimana dengan hadis itu? Tak, jangan. Ini bukan pertandingan. Anda lepaskan saja perbincangan. Berhenti. Hanya kerana Rasulullah SAW. Lepaskan saja. Jangan katakan apa-apa. Anda tahu? Okey, satu ketika itu saya sedang solat. Dengan anda tahu cara yang tertentu dan seorang berada ini di sebelah saya benar-benar marah ketika saya sedang solat. Setelah saya selesai solat, saya berkata, Assalamualaikum. Dia berkata, kita tidak seharusnya mengatakan salam setelah solat. Ini menentang sunnah. Dan saya seperti, baiklah, minta maaf. Dan dia berkata, kamu solat dengan tidak betul. Tangan kamu berada di tempat yang salah. Ia sepatutnya berada di sini kerana ada hadis. Okey, sekarang saya telah mempelajari hadis itu dan saya tahu apa maksudnya. Tapi anda tahu apa yang saya katakan kepadanya? Yelah, betul lah, anda betul. Saya minta maaf, itu saja. Saya melepaskannya. Kenapa? Kerana saya tidak mahu mengubahkan hadis menjadi satu hujah atau untuk berdebat. Saya terlalu mencintai Rasul saya alaihi salatu wassalam. Agar kata-katanya dapat digunakan untuk hanya menaikkan semangat kebanggaan saya saja atau orang lain atau untuk terlibat dalam perbahasan. Saya fikir ia tidak betul. Rasanya memang tidak betul. Tak rasa betul pun. Rasa tak sedap hati. Oleh itu jangan sampai meninggikan suara. Jangan membiarkan kata-kata Nabi SAW menjadi sebahagian daripada perbahasan dan hujah-hujah yang buruk. Meneliti adalah masalah yang berasingan. Mengkritik pada tahap ilmiah adalah isu yang berasingan. Sebilangan besar daripada kita bukan ulama. Sebilangan besar daripada kita bukan dari kalangan orang kaji selidik. Oleh itu, apabila anda hanya mendengar kata-kata Nabi SAW, kerana menghormati itu, teruskanlah tarik diri. Mundur ke belakang. Lepaskan pendapat kamu sehingga kamu mendapat maklumat yang lebih baik. Kadang-kadang ada ahadith. Anda membacanya dalam terjemahan dan anda berkata, bagaimana itu masuk akal? Kenapa beliau mengatakan itu? Mengapa beliau melakukan itu? Belajarlah merendahkan diri. Kita sedang bercakap mengenai Rasulullah SAW ini. Sekiranya beliau melakukannya, pasti ada sebabnya. Dan jika beliau melakukannya, tidak ada perbuatan yang lebih baik daripada apa yang beliau lakukan. Tidak ada tingkah laku yang lebih masuk akal daripada tingkah laku beliau SAW. Inilah yang kami percaya mengenai Rasulullah SAW kami. Beliau tidak disubjek oleh apa-apa kritikan pun, apatah lagi kritikan kamu dan saya. Turunkanlah pendapat anda apabila berhadapan dengan tindakan dan ucapan Nabi SAW. Rendahkan diri, rendahkan hati. Semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kita orang-orang yang benar-benar menghormati Rasulullah SAW. Dan dengan berbuat demikian, semua perbuatan amal kita dilindungi. Subhanallah.